ada beberapa kepentingan berperikemanusiaan. Okey, so yang pertama adalah mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Okey, so masuk dekat sini, kita sebagai masyarakat kita mempunyai sikap prihatin dan penyayang. Okey, iaitu saling berinteraksi dan saling sentiasa mengambil berat antara satu sama lain. Okey, so sekiranya antara masyarakat ada masalah, so kita boleh mengetahui masalah antara satu sama lain. Lepas tu sentiasa menyayangi hidupan ataupun flora dan fauna. Okey, tak kisah sama ada binatang, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. So kita sentiasa menghargai, menghargai mereka. Okey, yang kedua adalah persepakatan dalam masyarakat dapat dikukuhkan. Okey, so sekiranya kita mengamalkan sifat berperikemanusiaan, so kita secara tidak langsung kita akan mewujudkan satu perpaduan antara masyarakat. Okey, lepas tu kita sentiasa ada sikap tolong menolong, bekerjasama, antara satu sama lain. Yang ketiga adalah melahirkan masyarakat yang harmoni. So apabila kita ada kehidupan perpaduan, so kita sentiasa menolong antara satu sama lain dan kita akan rasa benda tu macam kita akan ada perasaan gembira, kerana masyarakat sekeliling ambil tahu dan ambil kisah tentang kita, dan bila kita susah orang akan tolong kita. So secara tidak langsung, so kita akan rasa kita ni disayangi dan dikasihi. Yang keempat adalah keselamatan masyarakat terjamin. Iaitu kes jenayah seperti kecurian, penipuan dan penderaan dapat dikurangkan. Contohnya dekat sini, apabila kita ada sikap berperikemanusiaan, so apabila kita nak melakukan suatu kejahatan tu, kita akan fikir, so benda ni adalah salah, so dia tidak mengamalkan sikap perikemanusiaan. So apabila kita ada sikap kasih sayang, kita ada sikap baik hati, ada sikap mengasihani, so semua benda ni boleh dielakkan. So secara tidak langsung juga kita akan cuba untuk tidak akan melibatkan diri dalam perkara yang boleh menyalahi undang-undang. Contohnya mendera binatang, lepas tu berkaitan dengan alam sekitar, memusnahkan alam sekitar dan sebagainya. So benda ni kita boleh elakkan sekiranya kita ada sikap berperikemanusiaan. Seterusnya kita akan bincangkan berkaitan dengan kesan pengabaian sikap berperikemanusiaan. So dalam buku teks kita ada banyak kesan yang dinyatakan. So mungkin cikgu akan terangkan satu ataupun dua kesan. So yang pertama cikgu nak sentuh yang itu berkaitan dengan hilangnya maruah dan harga diri. So apabila kita tidak mengamalkan sikap berperikemanusiaan, secara tidak langsung ia akan dapat memalukan kita sendiri. So sebab apa? Sebab seperti yang anda tahu, masyarakat sekeliling kita ada masyarakat yang melihat kita. Ada banyak mata yang melihat kita. So apabila kita melakukan sesuatu yang tidak baik, so secara tidak langsung dia akan menjatuhkan maruah kita apabila kita ditangkap ataupun dipersalahkan. Kesan yang seterusnya itu menzalimi haiwan dan tumbuhan. So kalau kita tidak ada sikap berperikemanusiaan, mungkin haiwan-haiwan ataupun binatang, kehidupan mereka akan terancam. Contohnya kalau individu yang tidak bertanggungjawab, mungkin dia akan sengaja untuk mencederakan haiwan tersebut, sengaja untuk membunuh, dan sebagainya. So untuk tumbuhan pula, mungkin individu yang tidak bertanggungjawab, mungkin mereka sengaja untuk membuat pembakaran terbuka, lepas tu membuang toksik ke dalam air, lepas tu membuat pencemaran, melakukan
Untuk tumbuhan, mungkin individu yang tidak bertanggungjawab dia akan cuba untuk memusnahkan tumbuhan. Contohnya membuat pembakaran terbuka, lepas tu membuang toksik ke dalam sungai, dan pembalakan haram, penebangan pokok sesuka hati, dan sebagainya. Kesan yang seterusnya, apabila kita tidak mengamalkan sikap berperi kemanusiaan, mungkin kita akan menjadi seorang yang mementingkan diri sendiri dan materialistik. So mungkin apabila kita tengok orang susah, kita tidak akan ada perasaan untuk menolong dia. Apabila kita tengok orang yang susah, kita tidak memandang mereka kerana mereka tidak ada apa-apa. Mungkin perasaan itu akan timbul bila kita tidak mengamalkan sikap berperi kemanusiaan. Cikgu harap apabila kita sudah mempelajari topik sikap berperi kemanusiaan, kita akan ada perasaan iaitu ringan tangan, iaitu boleh menghulurkan bantuan kepada individu-individu yang memerlukan, individu yang tengah dilanda kesusahan. Seterusnya tidak salah juga kalau kita ingin melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan, iaitu untuk membantu masyarakat-masyarakat sekeliling kita. So itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.